Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Pada kesempatan petang ini kita sambung bicara kita daripada pertemuan yang lalu, iaitu berkaitan dengan bicara daripada surah Maryam berkaitan dengan kisah Isa alaihi salam dan ibunya, iaitu bicara sehingga ke ayat yang ke-38 daripada surah Maryam. Seperti yang dijanjikan, pada minggu ini kita akan membahaskan tentang separuh kehidupan Nabi Isa alaihi salam yang bakal diteruskan sebaik ia diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan keagungan Nabi Isa kita akan dapat lihat sekiranya kita disempatkan atau diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di zaman tersebut. Dan kisah Nabi Isa alaihi salam ini juga seperti mana yang pernah saya sebutkan, ia merupakan satu kisah yang belum tamat keseluruhannya. Maka sebahagian daripada tanda-tanda kenabian itu dapat dilihat oleh mereka-mereka yang sempat dan bersama dengan zaman tersebut. Jadi seperti mana sebahagian pendapat menyatakan Nabi Isa alaihi salam telah diangkat pada usia 33 tahun, dan ianya terjadi sekitar lebih kurang 500 tahun lebih sebelum kelahiran Nabi SAW. Dan apabila ia diturunkan kembali, ia akan meneruskan risalah menyampaikan risalah tauhid dengan tugas-tugas yang telah pun diperuntukkan kepadanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pada petang ini kita akan melihat beberapa petunjuk daripada nas-nas yang sahih berkaitan dengan kisah ataupun perkara-perkara yang terkait dengan turunnya Isa alaihi salam. Baik, pertama yang kita kena maklum, penurunan Isa ini diimani oleh kita kaum muslimin, dan dalam masa yang sama diimani juga oleh penganut Kristian pada hari ini. Dalam version yang sedikit berbeza, di mana mereka menganggap bahawa the second coming of Jesus ini akan berlaku secara roh yang baharu. Dia akan datang, tapi Jesus yang baru, mereka kata. Isa yang baru, kerana mereka berpegang bahawa Isa yang asal sudah dibunuh. Maka kita sama sekali tidak beranggapan demikian. Kita beriman firman Allah, bal rafa'ahu ila sama', bahkan ia diangkat ke langit dan ia akan diturunkan kembali setelah sampai masa yang ditetapkan oleh Allah. Pertama, sebelum kita bicara lanjut tentang Isa yang bakal diturunkan, kita lihat dahulu bilakah petunjuk dalam hadis berkaitan dengan turunnya Isa alaihi salam. Baik. Kisahnya, Isa ni akan turun sebaik sahaja kaum muslimin memenangi pertempuran ke atas bangsa Rom. Itu dalam hadis. Ya. Saya akan bicarakan hadisnya nanti, cuma saya akan berikan gambaran awal kepada situasi tersebut. Ianya bertitik tolak kepada apa yang dapat kita lihat di bumi Syam pada hari ini, baik di Palestin, baik di Syria, di mana kebanyakan kejadian yang akan berlaku dalam siri kronologi besar, peristiwa besar akhir zaman akan berlaku di tanah Syam. Dan kita boleh lihat situasi hari ini, bagaimana rakusnya kuasa-kuasa besar ingin mengambil alih tanah Syria, yang mana mereka tahu tanah itulah yang akan menjadi medan pertempuran perang besar menjelang kiamat. Dan di tanah itu jugalah akan diturunkan Isa alaihi salam di timur bandar Damsyik seperti dalam hadis. Maka berpusu-pusulah kuasa-kuasa besar yang kita boleh lihat pada hari ini untuk mendapatkan tanah Syam ataupun tanah Syria. Dan konflik yang berlaku di Syam sudah makan puluhan tahun. Begitulah keadaannya di Palestin, sudah lebih dari 70 tahun. Dan konflik kezaliman dan penindasan keganasan di Syria telah berlaku 10 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu. Dan kesemua ini
akan berakhir sama ataupun seiring dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, di mana konflik di Syam ini akan ditamatkan dengan bangkitnya seorang pemimpin dari nasab keturunan Rasulullah SAW yang membawa 12 hingga ke 15 ribu orang tentera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak Ibnu Hibban daripada Ali bin Abi Talib, menceritakan tentang bagaimana akan bangkitnya seorang lelaki dari nasab keturunan Nabi SAW. Bangkit dengan 12,000 hingga 15,000 orang tentera. Dia akan menentang segala golongan ataupun puak-puak kelompok zalim dalam tanah Syam. Ya, maka ia akan membebaskan tanah Syam sekaligus membebaskan Baitul Maqdis, dan umat Islam di bumi Syam akan hidup dalam keadaan aman dan damai di bawah pembebasan yang beliau lakukan. Dan peristiwa inilah yang difahami oleh sebahagian pengkaji sebagai Umranu Baitul Maqdis, iaitu kemakmuran Baitul Maqdis. Maknanya Baitul Maqdis akhirnya dipilih oleh Allah sebagai pusat pemerintahan kekhalifahan umat Islam yang terbina di tanah Syam. Dan sebahagian pendapat menyatakan lelaki itulah yang disebutkan dalam hadis sebagai Al-Hashimi. Sebagai tafsirannya antaranya Profesor Dr. Sharaf Al-Qudah menyatakan beliaulah yang disifatkan sebagai Al-Mahdi. Baik, jadi bermulalah kekhalifahan umat Islam, dan selepas itu akan berlakunya beberapa siri peperangan-peperangan besar yang telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis, antaranya riwayat Muslim. Ya, jadi situasi Syam yang kita lihat pada hari ini, dia akan berakhir dengan kemenangan umat Islam. Bila masanya, wallahu ta'ala a'lam. Tak ada siapa yang dapat menentukan, walaupun saya secara peribadi dalam hati menyatakan mungkin masanya tidak lama. Ya. Daripada hari ini mungkin tidak lama. Tidak lama, kita tak tahu berapa lama. Ya. Baik. Jadi akan berlaku kebangkitan, kemenangan, dan pihak kaum muslimin akan melalui peperangan yang pertama, iaitu peperangan pembebasan Jazirah Arab. Seperti hadis riwayat Muslim, Nabi menyatakan, "Taghzuna antum jaziratal Arab fayaftahuha Allah." Kalian akan memerangi semenanjung tanah Arab dan kalian akan diberi kemenangan. Itulah bahagian pantai barat Saudi yang terletak bandar-bandar besar Madinah, Mekah, Jeddah, Taif dan selainnya itu akan dibebaskan, terutamanya dua tanah haram daripada pemerintah sedia ada hari ini. Itulah kalau kita boleh fahamnya situasi berdasarkan situasi semasa. Menang, dan selepas itu kaum muslimin akan pergi kepada siri peperangan yang seterusnya. Kata Nabi, "Taghzuna antumul Faris." Kalian akan memerangi Farsi, fayaftahuha Allah. Allah akan beri kemenangan. Farsi pada hari ini adalah Iran, dan berdasarkan situasi semasa hari ini, ada sebab penting mengapa pihak kaum muslimin yang berpusat kekhalifahannya di bumi Syam itu akan memerangi Farsi, Iran. Pertama, kerana perbezaan ideologi agama. Mereka membawa ideologi yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah, iaitu Syiah, pertama. Yang kedua, daripada segi geopolitiknya, tidak dinafikan tentera Iran antara tentera yang menceroboh masuk ke tanah Syria pada hari ini. Ya, bukan pada hari ini lah, sejak beberapa tahun yang lalu konflik di Syam terjadi. Iran antara tentera yang membawa masuk kerajaan Iran antara yang membawa masuk tentera dia secara rasmi untuk membantu rejim Bashar Assad di Syria. Maka akan berlaku pertempuran tersebut, kita akan beroleh kemenangan. Dalam keadaan kekuatan Islam pada masa itu juga antaranya adalah kerana Rom, satu salih hukumur Rum sulhan aminan. Kerana pada masa itu Empire Rom ni Rom Timur, Rom Timur. Belah Rusia lah, Rusia dan sekutu dia, itu Rom Timur. Sebab tu dalam banyak ucapan Putin, dia menyelar Barat. Dia sering kata, Barat, aku bosan dengan Barat dan sebagainya. Barat is Rom Barat. Dia, Empire Ortodoks dia adalah Rom Timur. Dan kita akan berdamai dengan mereka dengan satu pendamaian yang amat baik, kata Nabi. Sebab itu kita mendapat laluan mudah untuk kita membebaskan Jazirah Arab, untuk kita menewaskan Farsi, Iran, dan
berlakulah pengkhianatan Rom ke atas kita selepas daripada itu. Okey. Bila berlaku pengkhianatan Rom ke atas kita, maka akan berlakunya pertempuran yang paling dahsyat yang melibatkan kaum muslimin pada masa itu, iaitu peperangan dengan bangsa Rom. Nabi SAW sebutkan, la taqumus sa'ah hatta tanzilu Rom bidabik au bi'amaq. Tidak akan berlaku kiamat sehingga bangsa Rom akan turun di wilayah Dabik ataupun A'maq. Itu tempat pertempurannya. Dua kota, dua daerah yang terletak di utara Syria bersempadan dengan Turki. Okey, ini semua saya dapatkan daripada dapatan hadis sahih Muslim. Jadi peperangan yang ketiga pun Nabi sebut sebenarnya, taghzuna antumur Rum, kalian akan berperang dengan Rum, fayaftahu Allah, hasilnya Allah memberi kamu kemenangan. Okey, baik. Kita akan menang dalam pertempuran yang ketiga tersebut. Selepas kita menang pertempuran itu, kita akan bergerak ke wilayah Eropah. Kita akan membuka wilayah yang dahulunya dipanggil sebagai Konstantinopel dan juga Rumiyah, iaitu Bandar Rom Timur dan Bandar Rom Barat. Walaupun kebanyakan kita memahami Konstantinia atau Konstantinopel itu adalah Istanbul, tetapi di situ ada perbahasan yang lain. Saya tidak melihat Istanbul adalah Konstantinia yang dimaksudkan dalam hadis akhir zaman, melainkan Konstantinia adalah tanah Rom, tanah Eropah yang berada di sebelah barat, kerana Konstantinia itu, Raja-Raja Konstantin asalnya mereka adalah daripada Empire Rom Barat, sebelum beralih kepada Rom Timur dan juga wilayah Rumiyah. Itu semua pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi SAW. Baik, kemudian kita bergerak ke wilayah mereka, kita membuka wilayah tanah-tanah Rom, tanah Eropah ini tanpa sebarang peperangan lagi, kata Nabi, sebab pasukan mereka telah pun tewas di tanah Syam. Pasukan kaum muslimin hanya bergerak ke wilayah mereka, melakukan pembukaan tanah mereka sebagai wilayah kaum muslimin, menguruskan pembukaan, dan pada masa itulah sampainya berita kepada mereka, Dajjal telah pun keluar bersama pengikutnya di Syam. Ya, dan kalau di Syam ni sudah pastilah di wilayah haram, di tanah haram Israel. Jadi dengan tersebarnya berita, kedengaran berita Dajjal telah pun keluar di kalangan pengikutnya di tanah haram Israel ataupun di Syam. Dalam hadis tak sebutlah tanah haram Israel kan, Israel pun tak wujud lagi pada masa itu, di Syam munculnya. Ya, Israel lah hari ini. Tentera kaum muslimin pun akhirnya segera meninggalkan tanah Rom, tanah Eropah, pulang segera ke Syam untuk berhadapan dengan tentera-tentera Israel yang merupakan pengikut Ad-Dajjal. Dan hadirin mati Allah sekalian, ya, ini sambungan kita baca, kita petik satu hadis, kata Nabi, wa kadzalik, dalam keadaan yang demikian, ya, iz ba'asallahu al-masih ibn maryam fayanzilu 'inda al-manarati al-bayda'i syarqiyya dimashq. Kata Nabi SAW, tentera kaum muslimin berpatah balik, ya, dan mereka sampai di suatu tempat di timur Damsyik, berkubu di sana. Ketika suatu pagi ingin menunaikan solat subuh, maka terhenti seketika sebelum solat didirikan kerana mereka melihat seorang lelaki turun dari langit, turun di atas menara putih di bahagian timur Damsyik. Ya, baina mahrudatain, memakai dua lapis pakaian, wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain, yang mana ia turun dengan cara meletakkan tangannya atas sayap dua malaikat. Ya, baik, itulah waktu di mana Nabi Isa alaihi salam turun. Bila? Setelah kaum muslimin menang ke atas bangsa Rom, melakukan pembukaan tanah Rom Eropah. Dalam tempoh itulah Dajjal terpaksa keluar kerana dia tidak lagi mampu menahan kemarahan dia ke atas kegagalan rancangan dia dan kemenangan kaum muslimin. Nabi dah sebut dalam Sahih Muslim, hadis Hafsah, kata Nabi, yakhrujud Dajjal min ghadabihi, Dajjal akan keluar dari sebab kemarahan dia. Ya, dan pada masa itu Dajjal pun unexpected, bila mana dia keluar langsung disambut dengan turunnya Isa alaihi salam. Baik, ini cerita dia, perempuan sekalian. Ya, jadi Nabi Isa turun di Syam, di Syria, solat subuh pertama,
langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya, tugas pertama iaitu memburu Ad-Dajjal. Baik, setakat ni ada soalan nak tanya? Ia berbentuk kronologi. Okey, jelas? Okey, alhamdulillah senyap belaka ni. Takut tidur. Aha, jelas. Baik. Apa tugas pertama Nabi Isa alaihi salam? Ini tugas pertamanya ketika turun, ya. Ada beberapa sifat, sebelum tu kita sebut dulu beberapa sifat Nabi Isa alaihi salam. Baik, ada pertembungan riwayat antara kulit Nabi Isa. Ada riwayat menyatakan ia kemerahan, sedangkan riwayat daripada Ibnu Umar, beliau dengan begitu tegas menyatakan, dia kata demi Allah Nabi tidak menyebutkan Isa itu kemerahan, ya. Sebaliknya Nabi menyebutkan Isa itu berkulit apa? Berkulit apa ni, coklat lah, dia macam sawo matang macam kita. Itu riwayat daripada Ibnu Umar dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Wallahu alam, saya lebih cenderung bahawa Isa bukan berkulit merah sebab beliau dari keturunan Bani Israel, dan Bani Israel bukanlah satu bangsa, Bani Israel asal bukan yang dah mix dengan Eropah atau apa semua, bukan. Bani Israel asal ini bukanlah satu bangsa yang berkulit merah. Ada. Dia berkulit macam lebih kepada orang kita lah, orang Melayu. Macam itulah dia punya bentuk kulit. Dan saya lebih cenderung kepada hadis daripada Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, iaitu dia berkulit seperti kulit kita kerana itulah sifat Bani Israel, sedangkan Nabi Isa itu adalah merupakan seorang Bani Israel. Baik. Dan tugas pertama Nabi Isa alaihi salam adalah membunuh Ad-Dajjal, ya. Kemudian Nabi Isa ni disifatkan dalam hadis, disifatkan orang yang bukan terlalu tinggi, bukan rendah, sedang, dadanya bidang, rambutnya panjang sampai ke bahu, lurus, ya. Rambutnya panjang sampai ke bahu, lurus, ya. Baik. Dan ketika ia turun itu ibarat orang yang baru keluar daripada tempat permandian, rambutnya masih basah. Titisan-titisan air yang turun itu kata Nabi sebagai seumpama mutiara. Pada masa itulah, saya tak tahulah kita rasanya kita takkan ada lah dekat tempat turunnya Nabi Isa itu, tapi kita bacalah, ya. Ini merupakan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat. Pada saat ia turun, nafasnya itu tidak mampu dihidu oleh orang kafir. Mana-mana orang kafir yang terhidu nafas Nabi Isa alaihi salam pada masa itu, maka ia akan mati, ya. Okey, fayatlubuhu ay yatlubu dajjal hatta yudrikahu bi babil ludin fayaqtuluh. Maka tugas pertama Nabi Isa seperti apa yang kita nak bincangkan adalah membunuh Dajjal. Selesai daripada solat subuh tersebut, terus bergeraknya Nabi Isa sesuai seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Maka dengan sebab itu berlakulah pertemuan antara Nabi Isa dan juga Dajjal. Itulah pertemuan pertama. Baik. Jadi sebaik bertemu Dajjal dengan Nabi Isa, ya, Dajjal langsung melarikan diri kerana badan dia itu, zat dia itu Allah kepada Nabi Isa. Dia tak boleh berhadapan dengan Nabi Isa. Sebab tu Dajjal ni satu elemen yang tak boleh dibunuh, satu entiti yang tak ada siapa pun bunuh dia, melainkan kebinasaan dia adalah apabila dia bertemu dan berhadapan dengan Nabi Isa alaihi salam. Yang ada riwayat menyatakan dia akan mencair seperti mana garam yang larut dalam air. Dan kalau dibiarkan pun, maknanya tanpa Nabi Isa perlu berbuat apa-apa, fayahliku, maka dia akan binasa dengan sendirinya. Baik. Nabi Isa diperintahkan untuk memburu Dajjal ke mana ia lari, dan Dajjal pada masa itu lari ke satu kota dalam wilayah Israel Haram hari ini, iaitu kota Lud, kota yang telah terasas 3,000 tahun dahulu, ya, kota Lud. Wallahu alam kenapa kota Lud saya pernah sebutkan kepada puan-puan, mungkin kerana di situ adanya Ben Gurion International Airport. So dia nak lari ikut airport ke ikut dia lah, tapi dia tak dapat lari kerana akhirnya Nabi menyatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam, ya, yudrikahu bibabil luddin fayaqtuluh. Akhirnya Nabi Isa mendapatkan Dajjal di gerbang. Apa maksud gerbang? Wallahu alam.
ya, airport ke, pintu masuk, benda tu logik sahaja berdasarkan situasi semasa. Gerbang Lud, kata Nabi, di situlah Isa mendapatkan Dajjal, dan di situlah mati ataupun terbunuhnya Dajjal, ya. Ada pendapat menyatakan sebenarnya Dajjal memang tak perlu dibuat apa-apa oleh Nabi Isa, cukup dia berada di hadapan Nabi Isa, dia akan binasa lalu mati. Tetapi hadis menyebutkan Allah perintahkan Nabi Isa supaya menikam Dajjal dengan satu senjata tajam yang ada di tangannya, terlihat darahnya, dan jelaslah di sisi manusia bahawa Dajjal telah pun dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa menyempurnakan tugasnya yang pertama sebaik turun dari apa yang diperintahkan kepada baginda alaihi wassalatu wassalam. Baik. Dan setelah daripada itu, matinya Dajjal, tentera-tentera Dajjal akan disambut oleh tentera kaum muslimin, lalu berlakulah peperangan yang keempat. Kata Nabi, "Thumma taghzuna antumud Dajjal." Kalian akan berperang dengan pasukannya Ad-Dajjal. Fayaftahu Allah. Allah beri kalian kemenangan. Ya, Allah beri kalian kemenangan. Jadi dalam Sahihul Bukhari didetailkan peperangan tersebut dipanggil sebagai Qitalul Yahud, peperangan orang-orang Yahudi, yang mana kaum muslimin akan mencapai kemenangan yang besar, menamatkan terus riwayat negara haram Israel. Kenapa saya kata negara haram Israel? Memang itulah negara dia. Walaupun tuan-tuan, puan-puan tak jumpa dalam kitab yang dikarang 800-900 tahun dahulu, ialah negara Israel itu belum diwujudkan, begitu. Dan itulah penamat kepada bangsa tersebut, ataupun penamat kepada keangkuhan wilayah tersebut. Dan mana-mana manusia dari kalangan Ahlul Kitab, baik kalangan Yahudi dan Nasrani yang selamat pada ketika itu. Selamat ni banyak sebab. Kalau Yahudi selamat, mungkin dia tak bersama dengan kelompok tentera dia, ya. Dan mereka akan bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, dan mereka akan mengikuti ataupun beriman kepada Isa alaihi salam, ya. Baik. Ini antara yang kita perlu faham, apa yang berlaku situasinya pada masa tersebut. Okey. Jadi selesailah tugas pertama Nabi Isa, iaitu membunuh Ad-Dajjal. Selesailah tugas kaum muslimin, telah memerangi pasukan Yahudi sehingga menghabisi mereka secara total di atas muka bumi hari ini. Saki-baki Ahlul Kitab, mereka beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, dan selepas daripada itu Nabi Isa akan melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan kita baca insya-Allah. Okey, baik. Sebelum tu kita tengok dulu ada soalan. Hadis merangkak di atas salji, yang ini nanti kita kalau ada masa kita bahaslah, sebab ini bukan, ini awal, ini bab Al-Mahdi, bukan bab Nabi Isa. Okey, baik. Kemudian apa yang berlaku, hadirin sekalian, sabda Nabi SAW, ya. Baik. Yanzilu fikum ibnu Maryam hakaman adalan wa imaman muqsitan. Akan turun di kalangan kamu, kata Nabi SAW, ibnu Maryam, anak Maryam, iaitu Isa. Dia akan menjadi seorang hakaman adalan, dia akan menjadi seorang hakim yang adil. Maknanya Nabi Isa turun-turun belum terus menjadi pemimpin, bukan menjadi khalifah terus ke, tak ada. Beliau ditugaskan, baginda ditugaskan menjadi seorang hakim, satu orang yang ditugaskan untuk buat keputusan, kerana keputusan beliau berdasarkan wahyu. Wa imaman muqsitan, dan selepas itulah satu tempoh barulah beliau menjadi seorang, baginda menjadi seorang pemimpin. Fayaqsurus salib. Okey. Tugasnya yang pertama, tugasnya selepas itu adalah fayaqsurus salib, iaitu menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dan menghapuskan atau mengangkat, membebaskan pajak, sistem pajak. Jadi ini saya akan syarahkan di sini insya-Allah. Kesemua ini berlaku setelah Nabi Isa membunuh Ad-Dajjal. Baik. Pertama, tugas Nabi Isa ni dia akan bersama dengan penduduk bumi terbaik pada masa itu, yang Nabi sifatkan adalah dari kalangan penduduk Syam. Okey. Baik, penduduk tanah Syam. Okey. Tugas Nabi Isa yang pertama, fayaqsurus salib, mematahkan salib. Sudah jelas daripada segi makna mematahkan salib adalah menghapuskan ajaran Kristian.
satu ajaran yang kononnya dinisbahkan kepada Nabi Isa alaihi salam, walhal Nabi Isa tidak terlibat pun dengan ajaran tersebut, bahkan dirinya adalah menjadi mangsa propaganda sebahagian pihak yang menyatakan dirinya adalah Nabi Isa itu adalah anak kepada Tuhan. Baik, maka Nabi Isa akan clarify semua benda ni. Fayak suruh salib, dia patahkan salib, dia berjaya tutup, dia berjaya lawan ajaran Kristian. Maka ajaran Ahlul Kitab, baik daripada kalangan Yahudi Talmud ataupun daripada kalangan pengikut Kristian pada masa itu, yang ada akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, dengan kata lain akan memeluk Islam. Baik, wallahu alam. Sekiranya kita diberikan kesempatan masa untuk sampai ke situ, mudah-mudahan Allah memberikan kita ruang dapat melihatnya dan beriman. Puan-puan sekalian, cerita memang seronok, cerita memang mudah, ya. Tapi kalaulah ia ditakdirkan berlaku di zaman kita, kita pun tak boleh expect, puan-puan sekalian. Sebab situasi di Syam ni, majoriti ulama Syam menyatakan apa yang berlaku di Syam hari ini adalah tanda kepada peristiwa-peristiwa besar yang akan berlaku menjelang kiamat. Itu saja. Bila dia nak berlaku, Nabi dah sebut dalam satu riwayat Abu Daud, bila mana kamu lihat tertegaknya kekhalifahan di bumi Baitul Maqdis, yakni Syam dan Baitul Maqdis dibebaskan, maka kata Nabi, faqad danat umurul izam, amat dekatlah berlaku peristiwa-peristiwa besar, iaitu peristiwa yang kita bincang semua ni, peristiwa yang terjadi sebelum menjelang kiamat. Jadi kita pun tak tahu berapa lama lagi kesengsaraan. Kita pun tak nak rakyat di Syam terus sengsara sekian lama. Kita pun nak juga mereka dibebaskan. Kita sayang kepada Al-Aqsa, kita nak Al-Aqsa dibebaskan. Tetapi once Al-Aqsa dibebaskan dan Syam dibebaskan, ya, maka kita tunggulah peristiwa-peristiwa besar yang akan berlaku, sehingga ada riwayat kata Nabi, dia hanya akan berlaku dalam tempoh 7 tahun sahaja sampai Dajjal keluar. Dia tak lama. Tempoh yang seketika sahaja. Ya. Baik. Selepas itu wayaqtulul khinzir. Nabi Isa akan membunuh khinzir. Bermacam-macam tafsiran yang pernah saya baca berkenaan isu Nabi Isa membunuh khinzir. Maknanya Nabi Isa sebagai hakim akan memutuskan, memberi arahan kepada semua manusia umat Islam khususnya supaya membunuh khinzir. Apa sebab? Dan ini ada kaitan saya lihat dengan masalah kesihatan sejagat. Ya, kesihatan sejagat, di mana kita maklum haiwan satu-satu yang disebut dilarang makan adalah khinzir, dan saya rasakan bukan faktor tak boleh makan saja, kerana kemungkinannya boleh berlaku pada hari ini manipulasi kesihatan di peringkat dunia, ya, yang mana unsur-unsur kebabian ini sering dibahaskan, antara perkara-perkara yang kerap juga dibincangkan oleh pengkritik-pengkritik, ya, daripada latar yang berbeza. Jadi saya tak boleh tolak. Bagi saya pendapat peribadi, walaupun kita tidak mengetahui secara mutlak apakah reason ataupun apakah dan bagaimanakah pembunuhan khinzir berlaku, tetapi saya dapat rasakan bahawa ia melibatkan soal kesihatan sejagat. Masakan tidak negara kita pernah dilanda wabak nipah, kan? Dan kesan dia bunuh semua babi, selesailah wabak tersebut. Dan kita pun maklum, kita tanya kepada ahlinya, khinzir atau babi ini adalah perumah yang terbaik bagi pembiakan virus. Maka virus tak akan berhenti di kalangan manusia. Selagi ada orang makan babi, selagi orang itu bercampur dengan manusia lain, maka selagi itulah akan ada virus-virus yang terus membiak dalam masyarakat. Ya, bukan COVID, yang bahaya lagi ber-COVID pun ada juga sebenarnya, cuma tak dijadikan pandemik. Ya, tetapi kebanyakannya rumah mereka yang subur adalah pada seekor babi. Tetapi kita yakin bila Nabi sebut tugas Nabi Isa membunuh khinzir, babi, itu bukan benda kecil. Itu mesti satu benda yang melibatkan urusan sejagat, umat sejagat global. Sebab Nabi Isa sesuailah dengan figura baginda itu, ya, dengan melaksanakan tugas-tugas untuk seluruh umat. Dan yang ketiga, wayadul jizyah, membebaskan pajak, mengangkat pajak atau membatalkan sistem pajak. Ini juga bermacam-macam tafsiran yang saya temui, bagaimana para ulama cuba memahaminya, namun saya secara peribadi menyatakan pajak yang dimaksudkan ini adalah satu sistem riba yang wujud pada zaman kita.
Ya, beruntunglah sesiapa yang punya aset keperluan hidup, rumah, kenderaan yang tidak lagi terikat dengan hutang bank. Begitu. Ya. Baik, sistem pajakan. Kenapa saya katakan sistem pajakan? Kerana kalau kita lihat hari ini, sistem bank atau sistem riba ini, dia buat duit melalui sistem pajak, pajakan pinjaman. Dan sebab itulah rumah kita boleh dilelong balik, kenderaan kita boleh ditarik, ya. Cagaran-cagaran yang kita berikan dalam kita melaksanakan personal loan dan sebagainya boleh dirampas. Maka itu semua merupakan pajakan yang kita pajak kepada sistem tersebut, dan Nabi Isa akan menghapuskan keseluruhannya. Dan bagi saya tidak amat memalukan kalau ada orang-orang Muslim yang mempertahankan perkara ini, yang menyatakan tidak dan sebagainya. Mana mungkin mereka boleh mempertahankan, saya tak fikir bagaimana mereka boleh mempertahankan sistem ribawi, sistem riba yang dihidupkan oleh kelompok-kelompok Yahudi elit pada hari ini, dan itulah cara mereka menguasai sesebuah negara, mereka menguasai keuangan dalam dunia ini. Maka sistem itu memerlukan kepada satu orang yang betul-betul bijak mendapat wahyu, iaitu Nabi Isa alaihi salam, untuk dihapuskan. Dengan demikian, ya. Dan tak pelik kerana Nabi Isa dulu juga menghapuskan sistem yang sama yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, kaum Yahudi, kaum Bani Israel dahulu, yang mana mereka telah membuat keuntungan kekayaan melalui riba. Mereka melakukan pinjaman, memberikan pinjaman-pinjaman kepada bangsa lain dan mengenakan interest riba-riba, dan mereka dapat kekayaan di situ. Nabi Isa alaihi salam telah pun menghapuskan sistem tersebut, dan itulah antara yang menjadi titik tolak penyebab kenapa akhirnya kaum Bani Israel melakukan propaganda untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam yang pernah saya sebutkan sebelum ini. Baik, hadirin mati Allah sekalian. Jadi itu antara tugas Nabi Isa, 3 tugas Nabi Isa yang disebutkan dalam beberapa hadis yang masyhur, ya. Baik, berkenaan dengan 3 tugas ini. Sebaik 3 tugas ini dilaksanakan oleh Nabi Isa alaihi salam, maka akan keluarlah satu kelompok tentera yang Nabi kaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj, yang selama ini mereka la yadani li ahadin liqitalihim, yang selama ini kelompok ini dengan sistem yang mereka buat tak ada siapa boleh lawan. Sistem mereka ini disebut dalam surah Kahfi yang telah kita baca, mufsiduna fil ard, golongan yang melakukan kerosakan atas muka bumi. Bagaimana mereka melakukan kerosakan? Dengan mencipta sistem-sistem dalam kehidupan kita, ya, yang menyebabkan rosak habis sistem kehidupan manusia. Itu kerosakan. Sistem apa yang mereka buat? Antaranya sistem politik. Mereka buat sistem demokrasi, mereka buat sistem kapitalis, mereka buat sistem yang mampu dilihat baik oleh umat, oleh manusia, tetapi hakikatnya sistem itu macam demokrasi, ya. Kadang-kadang ada orang marah kita kritik demokrasi, tapi tuan-tuan puan-puan lihat apa jadi politik kita. Kita nak marah ahli politik lompat parti dan sebagainya, nak marah pun tak guna, kerana itu sistem. Hanya buruk dari segi morally, morally buruk, tetapi legally right. Morally wrong, legally right. Nak kata macam mana? Kerana sistem itu. Dan sistem kapitalis, sistem berbagai-bagai sistem yang mereka buat mencacah merbakkan kehidupan manusia. Sistem keuangan, mereka wujudkan sistem riba. Ya, mereka wujudkan sistem pergantungan kita kepada riba. Sistem pekerjaan, mereka wujudkan sistem persaingan mendapatkan, mengejar pangkat dan habuan, sehingga bukan lagi satu barang yang mustahil ataupun sekadar cerita di tepi jalan. Ada orang yang sanggup menzalimi orang lain sehingga ke tahap sihir menyihir kerana soal berebut jawatan. Sistem pendidikan, sehingga orang pada hari ini belajar bukan lagi kerana ilmu, belajar mengejar sesuatu yang mereka boleh cari untuk mendapatkan kesenangan. Realiti, sehingga orang tertekan, ya. Asas kepada pendidikan adalah untuk menjadikan kita cerdik. Asas kepada pendidikan adalah untuk menjadikan kita ini dididik.
tetapi mungkin sistem itu sedikit sebanyak telah lari daripada metod asal kerana wujud persaingan. Orang belajar kerana nak bersaing. Siapa yang nak dapat yang terbaik. Demikian. Sistem apa lagi yang mereka wujudkan? Ya. Macam-macam sistem sosioekonomi, sehinggalah peperangan-peperangan yang berlaku ini semua ya, tidak dinafikan. Ya, sistem perundangan ya, mereka mencipta perundangan-perundangan sendiri sehingga negara-negara Islam tidak lagi memelihat kepada sistem perundangan Islam yang telah pun syarak tetapkan. Begitu. Kesemua inilah yang termaktub yang akan ditugaskan oleh Nabi kepada Nabi Isa untuk calibrate kembali, untuk hapuskan kembali sistem-sistem seperti itu, kembalikan kepada sistem asal yang memberikan keselesaan, yang akan memberikan suasana fitrah dalam kehidupan manusia. Maka puan-puan, bila Nabi Isa berjaya menghapuskan segala sistem tersebut, maka sebab itulah mereka marah dan keluarlah kelompok terakhir Ya'juj dan Ma'juj daripada kalangan mereka yang mempunyai kekuatan ketenteraan militeri disifatkan, dan kelompok itu akan memerangi Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nabi sebutkan kelompok itu la yadani li ahadin liqitalihim. Nabi sebutkan kelompok itu sebelum ini mereka tak mampu diperangi oleh sesiapa pun. Maknanya ialah nak kata macam mana. Sebab itu puan-puan, saya suka dengar satu perbahasan yang sangat kritis daripada seorang profesor pensyarah di UIA, Profesor Dr. Salehah Yaakob. Ya. Beliau juga berpendapat sama dengan apa yang saya pegang, bahawa kaum Ya'juj dan Ma'juj ini bukan lagi kaum yang kita boleh fahami tersorok dalam gua, duduk dalam apa, tak ada. Tapi kaum yang telah keluar, kaum yang kita lihat wujud di dunia barat pada hari ini, yang mencipta create sistem-sistem yang saya sebutkan tadi. Sebab tu akhirnya bila sistem tu dihapuskan, mereka marah, mereka keluar ingin memerangi Nabi Isa alaihi salam. Mereka punya kekuatan yang amat dahsyat, dan Allah perintahkan Nabi Isa dalam hadis bersama dengan kaumnya penduduk Syam pada masa itu menyelamatkan diri ke bukit, satu bukit yang bernama Bukit Tur. So di mana Bukit Tur wallahu alam, tapi surah Tur ada dalam Quran. Saya pun tak dapat specific location tentang di manakah At-Tur, tetapi di sanalah Nabi Isa dan pengikut kaumnya akan berkubu, akan mempertahankan diri, dan Allah ilhamkan kepada Nabi Isa supaya berdoa. Dengan doa Nabi Isa alaihi salam, seluruh daripada angkatan kaum Ya'juj dan Ma'juj diminasakan oleh Allah dengan ulat yang keluar daripada leher mereka. Ini dapatan hadis. Ya, tak ada satu pun yang saya cerita kepada puan-puan berdasarkan cerita-cerita orang, tak. Semuanya dalam hadis. Ya, ulat keluar daripada leher dia, mati berkelimpangan. Allah arahkan Nabi Isa turun daripada bukit tersebut bersama kaumnya. Tatkala turun, Nabi Isa melihat bergelimpangan mayat-mayat angkatan Ya'juj dan Ma'juj dalam keadaan yang amat mengerikan. Sekali lagi Nabi Isa berdoa, Allah menghantar burung-burung sebesar yang lehernya sebesar leher unta, mengangkat mayat-mayat tersebut ke tempat yang Allah kehendaki. Lalu Allah menurunkan hujan, membersihkan tanah tersebut daripada kesan-kesan kotoran dan darah angkatan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Baik tuan-tuan. Okey. Ini cerita dia. Kemudian selepas itu bermulalah zaman keberkatan. Apa makna zaman keberkatan? Berkat hidup manusia. Segala kebobrokan sistem yang ada pada hari ini telah dihapuskan oleh Nabi Isa. Kaum perosak Ya'juj dan Ma'juj ini, tak kiralah mereka duduk di mana, kan? Kaum perosak, ya, semuanya telah pun dimatikan oleh Allah. Sehingga dalam satu hadis Nabi pernah menyatakan bahawa tiada lagi peperangan, perselisihan ketika kaum itu telah dibinasakan. Mereka lah yang selama ini memuncakkan menjadi batu api pergaduhan. Tengok Rusia dengan Ukraine. Rusia bukan nak gaduh dengan Ukraine pun, tapi siapa dia punya batu api dia? Sudah pastilah kelompok barat. Kan? Okey. Hadirin sekalian, selepas daripada itu,
Nabi Isa alaihi salam dah selesai semua. Dalam beberapa riwayat, ya, Nabi Isa akan melakukan haji, melakukan haji dan umrah, dan Nabi Isa akan melalui ataupun berniat di satu tempat bernama Fajr Rauha. Okey. Apa tujuannya? Ini adalah nak membuktikan bahawa Nabi Isa turun bukan melaksanakan syariat baginda tetapi mengikut syariat Nabi SAW. Okey, nampak tak? Firman Allah pula. Sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, wallazi nafsi biyadi, kata Nabi SAW, wallazi nafsi biyadi la yuhilanna ibnu Maryam bi fajr rauha hajjan aw mu'tamiran aw la yusniyannahuma. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya putera Maryam yakni Isa akan melakukan haji dan umrah bermula daripada Fajr Rauha, iaitu tempat miqat lah orang daripada Syam, ya. Dan ada riwayat menyatakan bahawa beliau akan melakukan, baginda akan melakukan haji itu secara qiran. Okey, baik, itu semua dah bermula zaman keberkatan lah, dah tenang apa semua kan, ya. Baik. Dan Nabi Isa alaihi salam, adakah beliau turun langsung menjadi seorang pemimpin khalifah? Saya katakan tak. Kerana Nabi sebut yang pertamanya beliau akan menjadi hakim yang adil, dan sampai satu masa beliau akan diangkat, baginda akan diangkat menjadi pemimpin. Itu pada pandangan saya lah berdasarkan hadis yang kita boleh fahami. Cuma selepas selesai semua Ya'juj Ma'juj pun dah tak ada apa semua, di situlah bermula zaman keberkatan yang diimpikan oleh Nabi SAW untuk baginda hidup di zaman itu. Ya. Sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "Thumma yursilullahu mataran la yakinnu minhu baitun madarin wala barin fayaghsilul arda hatta yatrukaha kazzalafah." Kata Nabi, selepas tamat benda ni semua, Allah akan turunkan hujan membersihkan bumi ini daripada segala kekotorannya. Kemudian bermulalah zaman keberkatan, ya. Diperintahkan kepada bumi, ambiti samaratak waridi barakatak, keluarkanlah hasil-hasil tumbuhanmu dan keluarkanlah keberkatanmu, bumi dipenuhi dengan barakah. Fayauma idzin ta'kulul isabatu minar rummanati wa yastadhilluna biqahfiha. Kata Nabi SAW, pada waktu itu buah apa? Ruman. Buah apa ruman? Buah apa namanya? Biji kecil-kecil merah tu. Apa? Bahasa Arab panggil ruman. Yang buat jus tu. Buah delima, Ustaz. Buah delima, ya Allah, tak terlintas pula. Sabda Nabi, buah delima. Buah delima itu boleh dimakan oleh satu kabilah, kata Nabi, kenyang. Zaman keberkatan Nabi Isa tu bukan sekadar keberkatan dari segi maknawi. Kemungkinannya keberkatan dari segi fizikal yang kita boleh tengok. Ya, bumi ni, kalau satu bumi ni berkat macam mana? Hasil bumi dia banyak. Buah delima pada masa tu keluar, makan satu kabilah boleh makan kenyang. Kulitnya, kata Nabi, boleh dibuat payung. Orang boleh berteduh di bawah kulit buah delima pada masa itu. Penghasilan susu haiwan ternakan pun keluar berkali ganda daripada kebiasaan asalnya. Itulah zaman keberkatan Nabi Isa alaihi salam. Baik. Sehingga dalam satu hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, sabda Nabi SAW pada zaman Isa, ya, suasana keberkatan yang sangat aman akan berlaku sehingga ular hitam dapat hidup bersama-sama dengan unta. Allahu alam. Ini peniaga unta tahulah kot. Ya. Harimau berdampingan dengan lembu dan serigala bersama dengan kambing-kambing. Anak-anak kecil dapat bermain dengan ular sedangkan ular-ular itu tidak membahayakan mereka. Sampai ke tahap itulah, ya, sabda Nabi SAW. Wallahu alam, sama ada makna hakiki ataupun ada makna yang tersirat,
Saya ada pemahaman tersirat mengenai perkataan Nabi ini, tapi bagi saya cukuplah saya faham sendiri. Faham gitulah. Saya pun tak mahu publikkan sangat, ya. Takut kita akan ada perasaan takut dan sebagainya, tapi benda tu tak pentinglah, ya. Tapi wallahu alam, kesemua itu menunjukkan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan yang akan berlaku di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Apa yang lebih penting? Hadis riwayat Muslim. Wallahi la yanzilanna Isa bin Maryam hakaman adilan. Demi Allah, Isa akan diturunkan, akan turunnya Isa alaihi salam akan menjadi seorang hakim yang adil. Ya. Baik. Pada zaman tersebut, ya, la tazhabanna syahna wat tabaghut wat tahasud wa la yad'una ila al-mali fala yaqbaluhu ahadan. Pada zamannya nanti, ya, akan hilanglah sifat bakhil, kedekut. Sifat saling membenci, saling dengki juga akan hilang, akan diangkat. Dan orang-orang akan memanggil orang lain yang mahu menerima bahagian hartanya, tetapi tidak ada seorang pun yang mahu menerimanya pada masa itu. Senang belaka dah. Kaya belaka dah. Ya. Sehingga ada firman Allah dalam Al-Quran dalam surah At-Takwir ayat keempat, wa idzal 'isyaru 'uttilat, yang bermaksud dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, maknanya unta-unta yang ada anak yang tinggal besarkan unta tu boleh jual 10,000, 20,000 pun orang dah tak peduli dah pada masa itu kerana kekayaan mereka. Baik. Habis cerita zaman Nabi Isa alaihi salam yang boleh kita ceritakan berdasarkan hadis. Yang terakhir ringkas sahaja, para ulama membahaskan tempoh masa tinggalnya Isa alaihi salam selepas turun ke bumi dan kewafatannya. Nabi Isa ini akan wafat seperti biasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan oleh kaum muslimin. Cumanya tuan-tuan, ulama berbahas kerana ada dua riwayat sahih berkaitan dengan berapa lama Nabi Isa berada di bumi. Riwayat pertama, fayamkusu fil ardi arba'ina sanah, daripada Imam Ahmad dan Abu Daud berstatus sahih, ia akan berada di atas muka bumi selama 40 tahun. Ya. Baik. Summa yutawaffa fayusalli wa yusalli alaihi almuslimun. Wafat disolatkan oleh orang muslim, oleh orang-orang Islam. Satu riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah menyatakan lalu Allah mengutuskan Isa bin Maryam, lantas ia tinggal bersama orang ramai selama 7 tahun. 7 tahun pula. Jadi 7 ke 40. Sebahagian mengambil pendekatan himpun kedua-dua riwayat. 40 pun betul, 7 pun betul. Macam mana mereka kata dua-dua betul? Dulu Nabi Isa diangkat ke langit umur 33 tahun. Lepas tu Allah turunkan balik ada masa 7 tahun hidup. Jadi tak lama lah kalau ikut pendapat tu. Boleh jadi betul, boleh jadi benar. Sebab nampak nyambung juga, relate juga, kan? Tapi kalau tuan-tuan tanya saya lebih berharap Nabi Isa tinggal bersama kita selepas turun nanti dalam tempoh 40 tahun. Saya lebih berharap begitulah. Wallahu a'lam. Harapan saya lah. Ia lebih benar, ia lebih tepat. Saya tak tahu mana yang lebih betul, mana yang lebih tepat. Harapan saya begitu. Bila lama lagi tu Nabi Isa ada di mana? Nabi Isa ada di bumi itu lagi berkatlah pada masa itu. Dan selepas kewafatan Nabi Isa alaihi salam masih lagi ada tempoh seketika untuk kaum muslimin hidup, sehinggalah Allah mendatangkan angin sejuk dari arah Syam lalu menarik nyawa keseluruhan orang yang beriman. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, insya-Allah. Saya buka kepada beberapa persoalan, ya, insya-Allah. Baik. Ustaz mengatakan untunglah pada siapa yang tidak ada lagi hutang rumah dan kereta. Setuju tak?
Siapa yang tak ada hutang rumah kereta? Untung. Bermaksud mereka tiada lagi kaitan dengan sistem bank. Bagaimana pula mereka yang kembali refinance pembiayaan? Oh, ini panjang cerita ni. Rumah dengan bank Islam Ar-Rajhi kerana perlukan duit tersebut untuk satu perkara, adakah orang tersebut dikira bersekongkol? Ini panjang-panjang ceritanya, ya, panjang ceritanya. InsyaAllah nanti kita akan ada pertemuan kuliah fizikal nanti, insyaAllah. After tu kita akan bincang lah benda ni, insyaAllah. Ya, baik. Okey. Tak ada. Jadi saya ingat insyaAllah perempuan sekalian, saya mengambil kesempatan insyaAllah untuk sampai sini dululah insyaAllah. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita akan sambung nanti kuliah berikutnya insyaAllah pada hari Isnin depan. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan daripada surah Maryam. Kisah Nabi Isa alaihi salam telah tamat. Jadi insyaAllah pertemuan ini akan bersambung semula, mudah-mudahan insyaAllah. Jazakumullah khairan. Semoga perbincangan kita ini memberikan kebaikan kepada kita. Apa pentingnya kita membahas dan mengenali hadis-hadis peristiwa akhir zaman ini? Semoga kalau ianya terjadi semasa kita masih hidup, kita akan mampu beriman dengan kejadian-kejadian tersebut. Kerana kemungkinannya akan ada orang yang menyatakan bahawa bukan ini peristiwanya. Ya. Dan kita tak tahu sebab setiap kejadian akan menjadi ujian bagi orang yang beriman. Semoga apa yang kita baca pada hari ini mengukuhkan hati kita untuk beriman dengan peristiwa tersebut tatkala ianya terjadi nanti. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usrah online sekali dengan fizikal insya-Allah akan diteruskan sekali beriringan. Ya, baik. Okey, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Ustaz.